This call is now being recorded. Selamat datang semua. Kita dijangka akan bermula jam 10.05. Kita tunggu ramai lagi masuk. Saya beri masa sampai 10.05. Okay, untuk waktu sekarang ni awak boleh buka mic, awak borak-borak dengan kawan-kawan awak. Ada Najat, ada Jana, ada Abdul Rahman. You can talk to your friends while before the class. Jana. Hi, Jana. Hi. She cannot hear it. Hi, Jana. Okey, terima kasih. Siapa yang pakai ID personal, awak boleh tulis nama dekat ruangan chat sebab saya tak berapa nak kenal lah. Siapa yang pakai ID MOE, nama awak dah ada dah. Saya dah kenal lah. Okey, terima kasih Ani. Tunggu lagi 2 minit, pastikan ada dengan awak modul. Kalau tulis dan juga buku. Saya nak belajar ni. Kalau ada buku teks, awak sediakan buku teks. Kita akan mula pukul 10.05. Kita tunggu lagi, ramai lagi masuk Cikgu pergi mana ni? Nak cikgu pergi ni. Pergi ambil buku. Hi, Abdul Rahman. Oh. Mana kau? Cikgu Syahini. We can hear you. Kalau cikgu saya kata tak ada dia. Cikgu Syahir. Cikgu Syahir. Okey, baik. Jam telah pun menunjukkan pukul 10.05. Marilah kita mula. Ada berapa orang? Ada 10 orang. Okey, tak apa, walaupun tak ramai, kita akan mulakan juga kerana saya sedang merakam sesi Google Meet kita pada hari ini. Macam biasa, macam minggu lepas, saya akan bagikan link YouTube dekat dalam grup supaya kawan-kawan awak yang tak dapat join pada hari ini, dia boleh tengok balik pada hari hujung minggu nanti. Kalau awak nak tengok balik pun boleh. Awak nak tengok muka awak dekat internet, boleh. Tengok nanti hari Sabtu nanti saya bagi. Okey, awak nak buat ulang kaji balik apa yang telah kita belajar.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi, selamat datang ke Google Meet kita yang kali kedua. Pada hari ini, kita akan meneruskan pelajaran kita. Baik, sebelum kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita ingat balik apa yang telah awak belajar pada minggu lepas. Okey, pada minggu lepas awak telah pun belajar mengenai yang pertama, awak telah pun belajar apakah dia keperluan asas benda hidup, dan awak juga telah belajar bagaimanakah manusia dan haiwan serta tumbuhan mendapatkan keperluan asas. Okey, mari kita ingat balik. Okey, pada minggu lepas, okey, buka mic awak berikan saya apakah keperluan asas benda hidup. Apakah keperluan asas bagi manusia, haiwan dan juga tumbuhan. Apakah dia keperluan asas yang diperlukan? Kita ingat. Okey, boleh jawab. Air. Okey, air, good. Air lagi. Udara, betul. Okey, yang ketiga. Makanan, betul. Dan satu lagi tambahan, apa dia yang diperlukan? Kalau tak nanti kita kena hujan lah, kita kena panas lah. Apa dia? Tempat perlindungan. Perlindungan, bagus. Boleh jawab tu, Abdul Rahman Okey, bagus. Baik, jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai ni kita nak belajar ni. Okey, kita akan belajar pada hari ini, kita akan belajar memerihalkan manusia dan haiwan juga memerlukan tempat perlindungan. Manusia dan haiwan memerlukan tempat perlindungan. Tempat perlindungan macam mana? Nanti kita akan belajar. Dan yang kedua, kita akan membuat kesimpulan lah. Kita nak menyimpulkan satu topik ni. Ini adalah topik yang terakhir. Okey, ini adalah subtopik yang terakhir iaitu yang ke 3.2.4. Kita menakul kepentingan makanan. Kenapa pentingnya makanan? Kenapa pentingnya air? Kenapa pentingnya udara dan tempat perlindungan kepada manusia dan haiwan? Jadi dia nak simpulkan satu topik ni. Sebab ini, hari ini adalah subtopik yang terakhir. Habislah topik benda hidup dan benda bukan hidup. Nanti naik cuti nanti kita akan masuk topik yang baru. Okey. Baik, mari kita teruskan. Sebelum kita teruskan, mari kita tengok video dulu. Macam biasalah tengok video Hari ini, Joanne menyertai aktiviti belon udara panas. Okey. Video ni mengenai seorang murid perempuan bernama Joanne. Dia pada hari ini dia sedang menyertai aktiviti belon udara panas. Belon udara panas yang ni lah. Awak boleh naik atas belon udara tu untuk awak keliling satu dunia. Ingin mengetahui jenis-jenis tempat pelindung yang berbeza yang didiami oleh benda hidup. Mari kita sertai Joanne dalam perjalanannya yang mempersonakan. Okey, Joanne pada hari ini dia naik belon udara panas ni untuk dia melihat beberapa tempat pelindungan ataupun tempat tinggal bagi beberapa jenis haiwan. Okey, mari kita sama-sama ikut perjalanan Joanne ni. Tengok apa yang dia nak tengok. Hey, itu rumah saya. Mula-mula sekali yang dia jumpa adalah rumah dia. Rumah dia yang mana satu? Yang ni kot. Okay, mari kita tengok. Saya dapat melihat pangsa puri berhampiran rumah saya. Mari kita terbang lebih jauh dan lihat jenis-jenis tempat perlindungan yang berbeza di tempat-tempat lain di dunia. Okey, untuk manusia macam Joanne, macam kita lah semua. Kita semua kan manusia kan. Tempat perlindungan kita adalah rumah lah. Rumah. Bila kita nak. Boleh, janji siap kerja sekolah dulu. Okay, bila kita duduk dalam rumah, bila hujan, panas, kita terlindung. Kita tak kena hujan, kita tak kena panas. Ada ke rumah yang bila kita duduk dalam rumah tapi kena hujan lagi, kena panas juga? Ada tak? Tak ada kan? Jadi setiap rumah melindungi diri kita daripada hujan,
dan juga panas. Selain daripada melindungi diri daripada hujan dan panas, juga melindungi diri kita daripada serangga perosak seperti nyamuk dan sebagainya. Okey, awak tidur malam, mak awak kata, okey tutup tingkap, nanti nyamuk masuk. Awak pun tutup tingkap. Selamatlah awak daripada nyamuk. Okey. Sejuknya tempat ini. Sejuknya tempat ini. Siapa tahu apakah nama tempat ni? Siapa boleh jawab? Salji, kita tempat Salji. Tempat dekat kutub utara ataupun kutub selatan. Dekat sana terlalu sejuk. Okey, bila awak buka paip kan, air tu tak sempat keluar je, jadi dia dah beku dah. Dan selalu kan kalau kat rumah kan awak buka paip, air turun. Tapi dekat sana bila awak buka paip, air tak sempat turun dah beku. Itu betapa sejuknya dekat sana. Jadi kalau dekat sana, orang duduk dalam apa? Lihat rumah yang diperbuat daripada bongkar ais itu. Rumah itu dipanggil iglo. Ni kalau manusia yang duduk dekat kutub utara ataupun kutub selatan, mereka tinggal di dalam satu rumah dipanggil iglu. Macam mana je iglu? Nanti awak Google sendiri. Kalau English, IGLOO. Tidakkah rumah itu menakjubkan? Siapa nak try masuk dalam rumah iglu? Angkat tangan. Kita nak tengok. Adakah orang nak masuk dalam iglu? Kita orang Malaysia tak mampu duduk dalam tu. Sejuk. Okay, orang yang duduk dekat sana, dia dah terbiasa, dia bolehlah tahan. Kalau kita dah duduk dalam iglu, tak cukup sweater, 5 helai mesti pakai. Baru dapat duduk dalam iglu. Okey, tempat apakah ini? Siapa boleh beritahu saya tempat apakah ini? Nampak ada banyak pasir ni? Padang pasir. Ya, padang pasir. Okey, padang pasir ataupun gurun. Gurun apa? Contohnya seperti gurun Sahara dan sebagainya. Okey, dekat padang pasir ni dia terlalu panas. Entahlah, kadang-kadang air susah nak cari. Jadi siapa je yang tinggal dalam dekat gurun ni kan? Dekat padang pasir ni? Mari kita tengok. Kawan-kawan, kini kita telah sampai di padang pasir. Dapatkah anda meneka jenis tempat perlindungan yang terdapat di sini? Siapa tahu diorang manusia tinggal dekat mana dalam padang pasir ni? Apa nama rumah diorang? Tak tahu. Siapa tahu? Okey, kalau tak tahu mari kita tengok sama-sama. Aduh, cuaca di sini sangat panas. Penduduk tinggal di dalam kemah. Tempat tinggal mereka tidak sama seperti rumah kita. Jadi orang-orang dekat padang pasir mereka tinggal di kemah. Kenapa mereka tinggal di kemah? Siapa boleh jawab? Tak tahu juga. Siapa yang tahu? Bagus. It's too hot. It's too hot. Ya, Too hot. it's so hot. So people live in the tent. Tak tahu. Kenapa manusia tinggal dalam kemah? Kerana supaya senang untuk mereka berpindah randah. Contohnya pada hari ini mereka terjumpa satu kawasan berair, lama kelamaan kawasan tersebut akan kehabisan air. Jadi mereka boleh pack balik kemah mereka, kemas balik, kemudian mereka pergi ke tempat lain, menaiki unta mereka dan mereka jumpa satu kawasan air, mereka buat kemah di sana, mereka duduk di sana, kehabisan air, mereka pack balik, mereka naik unta pergi ke tempat yang ada air yang lain. Sebab itulah mereka mendirikan kemah. Kalau mereka buat rumah, mereka pun buat rumah habis beratus-ratus ribu, buat rumah cantik, tiba-tiba air habis. Macam mana? Nak kena roboh balik, lepas pergi buat kat tempat lain balik. Tak boleh, tak sesuai. Jadi mereka menggunakan kemah. Janji mereka dapat selamat daripada haiwan berbahaya. Apakah haiwan berbahaya yang terdapat di gurun? Siapa tahu? Siapa pernah tengok movie? The Mummy. Apakah haiwan yang Ular. Okey, lagi selain daripada ular yang paling famous sekali. Dekat gurun. Ya, kalajengking, betul. Dekat gurun ada banyak kalajengking. Awak pernah jumpa kalajengking tak? Okey, kalajengking ada apa? Kalajengking ada bisa. Bila kena awak kena sengat bisa dia, awak boleh mengakibatkan awak pening-pening dan kematian. Okey, jadi jangan main-main dengan kalajengking. Okey, kalau nampak kalajengking buat apa?
Lari lah. Lari. Okay. Saya tengok lipas pun dia lari, apatah lagi kalajengking kan. Okay. Mari kita teruskan. Lihat di sana, singa sedang mengejar kerbau. Nasib baik kerbau itu berlari lebih laju. Jika tidak, pasti kerbau itu akan dimakan singa. Okay. Dekat video ni, dalam penggambaraan Joanne tadi, Joanne nampak singa sedang mengejar kerbau. Okay. Yang sedihnya sebab, nasib baik kerbau tu dapat lari dengan laju. Tapi kalau kerbau ni ada rumah, bolehlah dia duduk dalam rumah. Bolehlah dia menyorok dalam rumah. Tak adalah kena kejar dengan singa. Tapi sebabkan Dia duduk kat dalam hutan. ya, dalam hutan kan terbuka kan. Itu tempat tinggal dia. Tapi hutan tu dia terbuka. Dia tak ada pintu, tak ada dinding apa semua. Siapa-siapa pun boleh masuk, siapa-siapa pun boleh keluar. Jadi sebab itulah mereka sentiasa terdedah dengan bahaya, dengan musuh yang nak makan mereka. Oleh yang demikian, Tuhan buat haiwan-haiwan seperti ini, dia laju berlari. Dia kurang dekat sini, dia lebih dekat sana. Walaupun tak ada rumah, tapi diorang lari laju. Kalau awak lumba dengan kerbau, siapa menang? Siapa menang lumba dengan kerbau? Kalau awak nampak kerbau kan, ni orang katalah, bukan saya kata. Orang kata kalau nampak kerbau, jangan pakai baju warna merah, nanti dia kejar. Kalau tak percaya, nanti awak boleh cuba. Jadi Kenapa? itu saya tak tahu, awak cubalah sendiri. Jika awak dah cuba nanti awak cerita kat saya. Cikgu, hari tu saya pakai baju warna hijau, warna merah. Tapi saya tak kena kejar pun. Nanti awak try lah sendiri. Okey, tapi kalau awak cedera jangan salahkan saya Bahaya. Jangan pakai baju merah, nanti kejar-kejar. Oh ya. Okey. Cikgu Najat dah confirm jangan pakai baju merah, nanti kena kejar. Who's my mommy? Jangan cuba Tapi kalau awak cedera jangan salahkan saya Cuma bertanya saja. Alright. Okey, jadi di sini saya nak maklumkan bahawa ada haiwan yang dia tidak bernasib baik, dia tak ada tempat tinggal macam kita. Tetapi ada juga haiwan yang mempunyai tempat tinggal. Contohnya seperti apa? Mari kita tengok sama-sama. Sesetengah haiwan sangat beruntung. Haiwan-haiwan tersebut mempunyai tempat perlindungan. Okey, ada sesetengah haiwan dia beruntung sebab dia mempunyai tempat perlindungan. Tapi contohnya macam haiwan yang yang dekat video ni seperti ayam dan juga anjing, mereka punya tempat perlindungan dibuat oleh manusia. Okey, ni ayam ni tinggal dalam apa? Siapa boleh jawab? Ayam tinggal dalam apa? Reban. Okay, ayam tinggal di dalam reban. Reban itu dibuat oleh manusia. Ayam tak buat reban sendiri tau. Ayam tak ada pergi ambil tukul, pergi ambil paku dia pergi tukul sendiri, tak ada. Kalau awak nampak, awak lari lah. Okay, dan juga anjing. Anjing tinggal di dalam apa? Anjing tinggal di dalam Sangka. Bukan sangka. Dalam rumah anjing. Okay, rumah anjing ni siapa yang buat? Ya, rumah anjing. Rumah anjing ni siapa yang buat? Manusia lah yang buat. Manusia. Kalau awak nampak anjing tu pegang tukul, pegang paku, tengah menukar, larilah. Okey. Tapi okay. Adakah anda tahu nama tempat perlindungan bagi ayam dan anjing? Ya, ayam tinggal di dalam reban dan anjing tinggal di dalam rumah anjing. Okey, tetapi ada juga haiwan yang tinggal di dalam rumah mereka di mana mereka yang buat sendiri. Macam mana mereka buat sendiri? Adakah mereka menggunakan tukul? Adakah mereka telefon kontraktor, tolong buatkan rumah saya? Adakah mereka beli? Mari kita tengok macam mana diorang buat. Adakah anda tahu sesetengah haiwan mempunyai tempat perlindungan yang mudah rosak, namun haiwan-haiwan itu selamat di dalam tempat tersebut? Ini adalah contoh haiwan yang tinggal di tempat perlindungan mereka buat sendiri. Mereka yang bina sendiri tempat perlindungan mereka. Contohnya seperti labah-labah. Spider. Labah-labah dia membuat sarang dia sendiri. Tapi sebabkan mereka yang buat sendiri, dia tidaklah terlalu kuat. Tetapi cukup untuk mereka selamat. Kalau awak yang duduk dekat tempat mereka, robohlah. Tapi kalau mereka yang duduk sendiri, selamat. Labah-labah dia buat sarang, selalunya buat sarang dekat mana?
Kat mana sarang laba-laba awak selalu jumpa? Dekat mana? Tak tahu. Siapa yang tahu sarang laba-laba selalu jumpa kat mana? Dekat mana? Dekat dalam store, dekat siling-siling rumah awak. Cuba awak tengok atas, ada tak sarang laba-laba? Ada tak? Ada tak ada sarang laba-laba? Rumah saya tak ada. Kalau rumah awak, kalau rumah Outside in my balcony. you have one in your balcony? Outside in my balcony. You have one in your balcony, alright? Okay. Okay. Apa yang rumah dia tak ada sarang laba-laba tu, cakap terima kasih kat mak. Mak, terima kasih kerana tolong kemarkan rumah. Maksudnya ibu dia selalu kemar rumah. Tapi kalau dekat US, mereka akan membiarkan sarang laba-laba ni sebab sarang laba-laba ni akan menangkap haiwan-haiwan perosak. Okey, contohnya seperti, contohnya seperti lipas dan sebagainya lah. Okey, selalunya mereka akan biarkan sebab sarang laba-laba ni ataupun laba-laba dia akan makan sendiri haiwan-haiwan perosak seperti lipas dan sebagainya. Okey, jadi mereka tidak perlu mengeluarkan duit untuk membeli spray serangga perosak lah contohnya lah. Itu apa yang saya baca lah. Mereka akan biarkan saja. Selagi tidak membahayakan, selagi itulah mereka akan biarkan saja. Dan saya tak tahulah dekat mana, tapi ada orang kena gigit laba-laba dia jadi Spiderman. Percaya ke? Okey, itu kartun jangan percaya. Okey, Spiderman tu kartun tau. Awak jangan percaya pula. Awak jangan pergi. Contohnya awak jumpa laba-laba, awak pun suruh gigitlah saya. Saya nak jadi Spiderman. Okey, jangan. Dekat mana saya baca? Ada beberapa jenis laba-laba dia bahaya. Bila kena gigit kita boleh mati. Jadi jangan awak cuba-cuba Baik, seterusnya adalah burung. Sebagai contoh, lihat pada laba-laba. Laba-laba tinggal di dalam sarang laba-laba. Burung tinggal di dalam sarang burung. Okey, burung tinggal di sarang burung. Dekat mana kita boleh jumpa sarang burung? Siapa boleh beritahu saya? Dekat mana kita boleh jumpa sarang burung? Dekat atas pokok. Atas pokok, betul. Lain, tempat lain? Kat mana lagi boleh jumpa sarang burung? Sarang burung kat mana? Kat mana? Atas bumbung. Oh, atas bumbung. Okey, atas bumbung. Jadi atas pokok. Okey, jadi Pokok. ya atas pokok. Good Nafjol. Okey, jadi kesimpulannya kebanyakan kita jumpa sarang burung ni dekat tempat-tempat yang tinggi, yang dekat atas pokok, dekat atas bumbung, dekat balkoni rumah. Jadi untuk apa? Supaya haiwan-haiwan lain seperti ular dan sebagainya, seperti haiwan dan ular ataupun musang, dia sukar untuk mendapatkan telur-telur ataupun anak-anak burung itu. Okey. Jadi selalunya bila awak contohnya awak jalan bawah pokok kan, awak berjalan nak pergi mana, nak pergi pasar malam contohnya kan. Tiba-tiba awak jalan, awak nampak ada seekor anak burung dekat atas lantai. Jadi awak pun tengok, dari mana datangnya anak burung ni? Sebenarnya anak burung itu dia telah terjatuh daripada sarangnya yang berada di atas pokok. Okey, tapi janganlah awak pergi ambil, awak pergi panjat, awak pergi letak pula. Okey, itulah namanya natural selection. Ada beberapa haiwan dia terpaksa mengalah lah, maksudnya bukan semua yang boleh selamat. Jadi walaupun tak dapat semua, mungkin 4 selamat, daripada 5 tu 4 selamat, tapi seboleh-bolehnya ibu dia akan tetap menjaga anaknya dengan baik. Jadi contohnya macam burung ini, dia memberikan anaknya makan apa? Cacing. Selain daripada cacing, anak burung makan apa? Selain daripada cacing, makan buah-buahan dan sebagainya. Okey. Tempat perlindungan melindungi kita daripada bahaya dan cuaca yang tidak menentu. Tanpa tempat perlindungan, haiwan dan manusia. Ni haiwan apa ni? Apa yang kejar siapa ni? Kucing? Kejar? Tikus. Apa kata?
Apakah kartun yang famous Kucing Kejar Tikus? Apa nama kartun tu? Siapa tahu? Tom and Jerry. Tom and Jerry. Jerry. Tak tahu lah sekarang ni ada tayang ke tidak Tom and Jerry. Tapi masa saya dulu, memang ada kartun Tom and Jerry. Rumah Dapjun dah ada Tom and Jerry, cikgu. Ya, masih lagi ada Dia dengan adik dia Tom and Jerry dekat rumah. Okey. Right. So tapi kartun Tom and Jerry tu memang dah lama lah. Kalau masih ada sampai sekarang lagi bagus lah. Dia dapat kekal lama kan Tom and Jerry. So dalam cerita Tom and Jerry tu basically selalunya kucing kejar tikus, kucing yang menang. Tapi kalau dalam cerita Tom and Jerry bukannya kucing yang menang, tikus yang menang. Itu pun tak tahu, kartun lah kot, tak logik lah kan. Alright. Ia terdedah kepada bahaya yang menyebabkan kematian atau kecederaan. Tengok murid ni. Tengok murid lelaki ni, dia demam. Okey, murid lelaki ni demam. Sebab apa? Mungkin sebab dia kena hujan, dia berpanas, berhujan dan sebagainya lah. Macam awak juga, bila awak main hujan, lama-kelamaan awak akan demam. Sebab apa awak main hujan? Sebab awak main kat luar. Jadi sebab itulah ibu awak suruh awak masuk. Ibu atau ayah awak suruh awak masuk. Dah, jangan main hujan, masuk dalam. Sebab apa? Sebab tak nak bagi kena demam lah. Bukannya saja-saja. Sekali-sekala boleh. Untuk kuatkan immune body awak, boleh sekali-sekala. Tapi jangan selalu. Okay, sekali je seumur hidup awak main hujan, tak apa. Okay, kalau saya benarkan. Tapi sekali saja. Tapi jangan selalu. Okey, itu saja untuk video tempat tinggal. Mari kita tengok modul pula. Okey, keluarkan modul awak. Ni, modul awak, nampak tak? Okey, keluarkan modul. Okey, semua orang tunjuk kat saya modul awak, saya nak tengok. Semua orang tunjuk modul, saya nak tengok. Okey, alat tulis satu. Alat tulis. Okey, baik. Mari kita buat sama-sama. Yang minggu 2 tu. Okey, minggu 2, 3.2.3 memerihalkan manusia dan haiwan juga memerlukan tempat perlindungan. Sesuaikan soalan di bawah. Okey. Saya dapat, tak nampak. Okey. Okey, saya dapat berlindung daripada, tengok ni, ada seorang kanak-kanak di dalam rumah. Dekat luar rumah dia ada hujan. Okey, jadi jawapan dia, saya dapat berlindung daripada Hujan. Okey, hujan Jadi awak padankan sampai hujan. Mana hujan? Tengok mana hujan. Bawah tu kan? Okey, betul, hujan. Okey, dah selesai. Awak dah padankan belum? Tunjuk kat saya. Kalau dah siap, padankan, tunjuk kat saya. Macam ni. Siapa yang dah siap, padankan, tunjuk dekat saya. Okey, siapa yang dah siap, tunjuk kat saya. Nampak. Tak nampak lah. Okey, tapi yang pertama tu hujan hujan. Okey, baik. Okey, selesai Tengok nombor 2 pula. Nombor 2, Batman. Kelawar. Okey, saya dapat berlindung daripada apa? Kelawar takut apa? Ni. Ya Allah. Panas. Dia berlindung daripada panas, daripada matahari ni kan. Okey, panas. Mana panas? Yang ni tengah-tengah ni. Okey, mari kita padankan sama-sama. Okey, panas. Okey, senang je. Kalau panas, dekat je kan? Ni panas. Okey. Okey, kalau boleh pakai pembaris tau. Ini sebab saya tak ada pembaris. Nanti naik sekolah nanti, saya tengok modul awak buruk, saya suruh padam buat balik pakai pembaris. Balik dulu. Okey, yang ketiga pula. Ni ada ular. Ular ni dia tengah mencari makanan kan. Tapi dalam tanah ni ada apa? Tikus.
tikus. Okey, ular ni dia nak makan tikus tapi tak boleh sebab tikus ni dia dah menyorot dalam tanah. Dalam tanah ni lah dia punya tempat pelindungan. Jadi kesimpulannya tikus ni berjaya menyelamatkan diri daripada ular. Jadi dia duduk di dalam tempat pelindungan dia supaya mengelakkan daripada bahaya. Bahaya ni yang ni atas sekali. Okey, mari kita padankan sama-sama tikus ni dengan bahaya ni. Okey, jangan lupa pakai pembaris. Kalau naik cuti, saya tengok buruk, saya suruh padam bawa balik. Okey. Nombor 3, jawapan dia bahaya. Cikgu Syahir nama apa tu? Okey dah, selesai. Okey, selesai Musa tadi. Okey, baik. Kalau dah. Okey, kalau dah, mari kita lihat buku teks awak. Kalau tak ada buku teks, awak boleh tengok dekat handphone ataupun laptop awak ni, muka surat. Sorry, 27. Okey, muka surat 27. Ular nak makan ular. Okey, buku teks muka surat 27. Okey, siapa yang tak ada buku teks boleh tengok dekat depan. Tapi selalunya buku teks saya tak simpan kan, awak bawa balik kan. Mesti ada dengan awak buku teks muka surat, buka di muka surat 27. Okey, muka surat 27. Okey, mari kita baca sama-sama. Okey, manusia dan haiwan perlu berlindung. Okey, manusia dan haiwan perlu berlindung. Mengapakah manusia dan haiwan memerlukan tempat perlindungan? Okey, yang pertama tadi supaya kita dapat berlindung daripada hujan dan panas. Dan yang kedua, kita dapat berlindung daripada bahaya. Okey, macam tengok ni beruang ni. Beruang ni dia duduk dalam gua. Sebab apa? Sebab kat luar tu panas. Jadi dia nak berlindung daripada panas, dia duduklah dalam gua. Sama juga macam hujan. Beruang pun kalau kena hujan panas pun dia boleh demam juga. Kalau dia demam, dia tak boleh beli Panadol. Kalau kita demam, kita boleh beli Panadol. Jadi kalau untuk tidak mengelakkan demam, beruang pun duduklah dalam gua untuk mengelakkan daripada hujan dan panas. Okey, selain daripada itu, awak nampak ni ada ayam. Ayam ni dia sedang mengeram telur. Dekat luar ayam ni ada, kita panggil apa ni? Musang raccoon. Musang. Musang Tahu. Okay. Musang ni dia mencuri telur ayam. Jadi disebabkan ada reban, tak dapatlah dia curi telur ayam. Dapatlah selamat ayam tu daripada bahaya. Sama juga macam manusia. Ni tengok ni, adik ni. Murid lelaki ni, dia tengok, ada ular lah kat luar. Tapi adakah ular tu boleh membahayakan dia? Tak boleh. Sebab ada rumah. Ini macam tak logik lah. Sebab apa? Kalau saya nampak ular, saya lari. Tak tahulah kalau awak. Kan? Dia tengok ni, dia tak lari pun. Dia tengok ni ular tu. Kalau saya dah lari dah. Okay? Kalau nampak ular nak buat apa? Kalau kat rumah awak jumpa ular, apa yang awak perlu buat? Lari. Okay, selain berlari, kalau awak lari, ular tu akan sentiasa ada di situ. Okay, yang pertama sekali, jangan pergi dekat dengan ular. Kemudian awak pergi beritahu ibu atau bapa awak. Okay. Kemudian ibu atau bapa awak, okay, yang pertama sekali jangan pergi dekat dengan ular tu. Yang pertama. Yang kedua, lari beritahu ibu atau ayah awak. Okay, lepas tu ingatkan ibu dan ayah awak untuk telefon bomba. Okay, bomba akan datang dan menangkap ular tersebut. Okay, kalau awak biarkan saja, contohnya awak nampak ular kan, okay, larilah. Okay, lepas tu bila awak pergi balik, dah tak ada lah. Okay, dah selamat kot. Mungkin dia masih lagi ada. Okay, selalunya ular ni dia menyorok di dalam tanah ataupun dia dekat dalam, kalau kat rumah, dekat rumah awak tu, dekat rumah awak tu mungkin dekat dia punya longkang-longkang tu kan. Mana tahu kan. Selalunya lah, ini selalunya, sebab ini adalah rantai makanan. Selalunya bila ada tikus, mesti ada ular. Kalau ada tikus, mesti ada ular. Jadi pastikan awak kemas tempat rumah awak tu, kawasan sekitar tu,
Jangan ada tikus. Sebab kalau ada tikus, mesti ada ular. Itu makanan ular. Okey, jadi sebab ular makan tikus. Tetap macam awak lah. Awak satu hari tu awak nampak satu tempat tu banyak gula-gula. Mesti awak akan pergi tempat tu. Itu macam ular juga. Pada satu hari tu ular nampak ada banyak tikus. Dia pergi kat tempat tu. Contohnya rumah awak banyak tikus. Dia pergi rumah awak. Awak jumpa satu rumah tu ada banyak gula-gula. Mesti awak pergi masuk rumah tu. Sama juga macam ular. Sebab ular dia makan tikus. Jadi nasihat saya, rumah awak tu awak kemas. Okay, jangan pastikan jangan ada sampah yang bertimbun. Okay, sapu sampah rumah awak. Jangan harapkan ibu awak je. Okay, awak pun tolonglah sekali kan. Nak cuti ni kan. Jangan nak makan tidur, main game je. Okay, tolong sekali ibu bapa awak kemas rumah. Okay. Jadi kesimpulannya, manusia dan haiwan memerlukan tempat perlindungan untuk melindungi diri daripada hujan, panas dan bahaya. Alright. Okay ni, buku teks ni tanya, apakah yang akan berlaku sekiranya manusia dan haiwan tiada tempat perlindungan? Apa yang akan berlaku kalau tak ada tempat perlindungan? Apa yang berlaku kalau tak ada tempat perlindungan? Siapa boleh jawab? Jawablah Raika kalau Raika tahu. Kalau tak ada rumah, apa yang berlaku pada kita? You won't be protected from anything. Ya, kita terdedah kepada bahaya yang macam-macam lah bahaya. Kalau bukan daripada Demam. Kena kalau dan demam. Okey, betul. Tadi Najat kata kita boleh terdedah kepada bahaya. Contohnya bukan saja haiwan tau, bukan saja haiwan. Perompak pun bahaya juga. Kalau kita tak ada rumah, rompak tu boleh rompak kita sebab tak ada rumah. Dia boleh masuk je, dia boleh terus jumpa dengan kita. Dia boleh ugut kita, bagi aku duit, aku nak duit. Kita dah kena rompak. Tapi kalau ada rumah, dia kena buka pagar apa semua. Kalau orang kunci tak dapat je masuk. Dan kemudian Abdul Rahman kata boleh melindungi diri kita daripada hujan dan panas. Betul lah tu. Sebab kalau kita kena hujan, kita kena panas, kita boleh demam. Kena demam semua. Lama-lamaan kita sakit lah. Alright. Dan yang terakhir sekali 3.2.4 tadi. Ni 3.2.4 tadi dia ibarat satu kesimpulan. Okey, 3.2.4 tadi dia ibarat satu kesimpulan. Okey, 3.2.4 ibarat satu kesimpulan di mana kita menakul apakah kepentingan makanan, apakah kepentingan air, udara dan tempat perlindungan kepada manusia dan haiwan. Mari kita tengok apakah kepentingan tersebut. Okey, lihat buku teks awak tadi balik. Yang bawah tu. Okey, pentingnya keperluan asas. Okey, ini muka surat masih lagi muka surat. Ini muka surat apa ni? Ya, masih lagi muka surat 27 tadi. Pentingnya keperluan asas. Mengapakah makanan penting kepada manusia dan haiwan? Okey, makanan untuk memberikan kita tenaga. Okey, contohnya awak nak mengangkat barang, letihnya, jadi awak pun makan. Bila awak makan, lepas makan, barulah awak bertenaga untuk mengangkat barang. Sama juga macam singa dengan kerbau tadi. Okey, singa dengan kerbau tadi, kalau kerbau tu tak ada tenaga. Ya, okey. Kalau kerbau tadi tak ada tenaga, dia tak makan, tak ada tenaga, dah kena tangkap dengan singa, dah kena makan dengan singa. Jadi dengan adanya makanan, kerbau tadi dia boleh lari daripada singa tersebut dengan laju. Selamatlah kerbau tersebut. Itu pentingnya makanan. Kalau awak tak ada makanan, macam mana awak nak belajar? Jadi bila awak tak ada makanan, awak tak bertenaga nak belajar. Jadi oleh yang demikian, pastikan awak mendapat sarapan setiap hari. Bangun awal, makan sarapan. Okey, selain daripada itu makanan juga. Okey, ini muka surat yang 28 Okey, surat ni muka surat 28. Makanan juga diperlukan untuk membesar. Okey, kalau awak tak makan, macam mana awak nak besar? Awak tak nak jadi orang dewasa ke? Awak nak jadi kanak-kanak sampai bila-bila ke? Okey, tidak, kita akan jadi orang dewasa. Jadi kita perlu makan untuk kita membesar. Okey, daripada awak baby sampailah awak meningkat dewasa. Sama juga seperti haiwan. Nampak ni, anak kuda ni kemudian dia jadi kuda remaja, kemudian dia jadi kuda dewasa. Okey, soalan baby tu.
Okey, buku teksanya. Apakah yang akan terjadi sekiranya manusia dan haiwan tidak mendapat makanan? Apa yang berlaku kalau manusia dengan haiwan tak dapat makanan? Mati. Okay, mati, betul. Kemudian kita tidak bertenaga, kita tak boleh buat kerja dan kemudian kita tidak membesar, kita akan kecil je badan kita. Bila kita kecil nanti orang akan datang bully kita pula. Weh, kau ni kecil lah, nak simpan duit. Ni contoh lah, ni contoh. Okay. Okay, selain dari makanan, air juga. Air juga merupakan sumber asas. Kalau tak ada air, kita akan dahaga. Bila kita dahaga, kita akan mati. Sama juga macam haiwan. Dan yang terakhir, udara. Ni ada seorang kanak-kanak ni. Dia pergi Mandi. Tambah 2. okay, ada kanak-kanak ni dia pergi mandi dekat kat mana tadi? Dekat Tasik kot. Tapi dia tak pakai tangki oksigen. Bila tak ada tangki oksigen, dia tak ada udara nak bernafas. Jadi dia lemas. Oleh yang demikian, okay, dia perlukan tangki oksigen supaya dia boleh bernafas semula. Macam ni lah. Kalau awak nak pergi scuba diving pun awak ada tangki oksigen awak tu. Kan? Belakang tu. So dia bolehlah bernafas. Okay, dan yang terakhir tempat perlindungan. Yang ni tadi, apa tu? Burung tadi. Dia buat sarang di atas pokok. 8, 2. Okay, dia buat sarang di atas pokok. Okay, jadi burung ni terselamatlah daripada kucing ni. Kucing ni nak makan burung ni. Sebab kucing kan makan burung. Jadi bila dia duduk dalam sangkar dia, dekat sarang dia, tak dapatlah kucing ni nak tangkap burung tersebut. Oleh yang demikian, selalu kalau awak tengok, kalau ada kucing kat atas pokok tu kan, maksudnya dia tengah cari burung lah tu. Okay. Selesai. Okay, baik. Mari kita lihat modul awak yang terakhir sekali. Okay, modul muka surat terakhir. Baik, tunjuk dekat saya modul awak. Okay, tunjuk dekat saya mana modul awak. Tunjuk kat saya modul awak. Tengok. Ada tak modul? Okay, baik. Mari kita buat sama-sama. Okey, tandakan right pada keperluan asas yang betul dengan kepentingannya. Okey, kepentingan keperluan asas yang pertama, memberi tenaga. Memberi tenaga kepada manusia dan haiwan. Jawapannya apa? Apakah yang memberikan tenaga kepada manusia dan haiwan? Makanan. Makanan, betul. Makanan. Terima kasih, betul. Okey, nombor 2 pula. Dapat menghilangkan manusia dahaga. Apakah yang dahaga? Air. Baik, bagus. Okey, nombor 3, dapat melindungi manusia dan haiwan daripada musuh. Dapat melindungi. Tempat perlindungan. Okey. Dan yang terakhir, diperlukan oleh tumbuhan untuk bernafas. Udara. Jadi tumbuhan, malah kita juga memerlukan udara dan juga haiwan juga memerlukan udara untuk bernafas. Baik, kita dengan modul PDPR. Kalau contohnya PKP dilanjutkan, kita kena PDPR lagi, mungkin kita akan buat modul yang baru, nanti kita tengok balik. Okey, setakat ni siapa yang ada soalan, boleh tolong soalan kepada saya. Sebelum kita akhiri Google Meet kita, siapa yang ada soalan? Berapa dapat taraf 5 dapat 15? 2 dekat Siapa yang ada soalan? awal 15. Siapa ada soalan? Macam mana Google Meet, best tak? Nak buat lagi tak? Nak. Apa yang nak? Nak sangat. This question. What do you know? Carry on. Ya, Namjad, you have something to say? Silakan. Why do animals die if they don't drink water? Pardon, Namjad, can you repeat your question? Why? Yeah. Continue. Over here, repeat your question. Why do animals die if they don't drink water? Why do animals die
when they don't drink water. Okay, you see, not just animals. Explain that in English. No. I will explain that in English. Cikgu cakap bahasa. Okay, never mind. I'll answer in English. Okay, why do animals die if they drink water? Okay, why do animals die if they don't drink water? Okay, ataupun kenapa haiwan mati kalau tak minum air? Okay, you see, not only animals, peoples and plants also will die if they didn't have or they didn't get water. Why? Because if you can see, water is one element which is important for the animals to regulate their body, you know. So if they didn't get water, they didn't get one of the essentials ataupun keperluan asas, the essentials supply for them to keep on living, because water itself is important for them to regulate their body. You see, for them to control their body temperature, and also for them to I know what's an element. An element is something made out of one atom. oh yeah. Atoms are really tiny. So that's quite advanced of you to learn about atom, because atom should be learned in higher grade, such as in tingkatan. So good for you. Keep on learning. Keep on exploring science. Watching educational cartoons. So keep on learning. Keep on exploring science, because science is fun. Please do not take sastra. Yeah. Keep on continue reading science. And I do have ice in a refrigerator with a rock inside it. The rock got stuck inside the ice. I see. You're doing science experiments at home every day. Yeah. Okay. Just love science. Enough. Yeah, Namjad. Later continue. Later, please do share with me your results. Okay. Okay. Yeah. I'll send. Okay, say thank you, Cikgu. Thank you. Welcome. My pleasure. And I'll send you a picture of the ice staying ice and it melted. Okay? Yeah, okay. Sure. Okay, kita tengok soalan lain. Baik. Kita tengok soalan lain. Cikgu tinggal dekat mana? Saya tinggal dekat bumi. Okay, soalan lain. Yang berkaitan dengan sains, Yang berkaitan dengan sains. Ada soalan lain tak? Ni modul awak ni jangan hilangkan modul awak ni. Pastikan naik cuti nanti awak bawa pergi sekolah. Okay, modul awak ni saya nak tengok sorang-sorang, saya nak kutip. Siapa yang tulisan buruk saya suruh padam buat balik. Siapa yang hilang saya bagi baru buat balik. Pastikan jangan hilang. Jaga elok modul awak ni. Modul awak yang dulu-dulu pun saya dah bagi. Okay, macam mana air boleh mengalir? Macam mana air boleh mengalir? Itu adalah sifat air. Okay, macam mana air boleh mengalir tetapi pepejal tak boleh mengalir. Okay, itu adalah satu sifat air di mana air dia punya dia punya kelikatan dia sangat tinggi. Jadi air tu senang dia nak mengalir. Berbanding dengan pepejal di mana dia punya susunan atom dia berapat-rapat, jadi dia tak boleh nak mengalir. Okay, soalan lain. Okay, kalau tak ada soalan, saya ada kelas lain pula pukul 11.30. Kita boleh end Google Meet kita. Okay, kita jumpa lagi kalau insyaAllah kalau PKP dia habis. Okay, kalau PKP ni diteruskan di sekolah, kalau PKP ni diteruskan, dapat jumpa di dekat Google Meet juga. Lagi di lain hari. Terima kasih Google Meet saya. Assalamualaikum. Bye. Thank you. Assalamualaikum Cikgu Syahir. Salam. Bye-bye.